Ramai yang hanya berani di media sosial. Itu dari segi pengamatan saya. Benar atau tidak, anda yang menentukan. Kerana apa yang saya lihat pada malam ini menerusi Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan satu status yang dimuat naik pada 11 November yang lalu, ikrar doktor muda menentang penggunaan vape. Antara lain menyatakan bahawa kami ahli Kelab Doktor Muda berjanji dan bertekad menentang sebarang bentuk penggunaan vape. Kami berjanji akan berkongsi maklumat dengan guru-guru, pekerja di sekolah, ibu bapa, ahli keluarga dan komuniti. Kami berjanji akan menasihati rakan sebaya sepanjang masa. Malah dalam ikrar ini juga menyatakan kami berjanji akan memaklumkan kepada mereka bahawa menggunakan vape boleh memudaratkan kesihatan mereka seperti kanser, kerosakan organ dalaman, kerosakan sel paru-paru, sel otak, sel lapisan kulit, asma, sawan, kegagalan pernafasan dan kematian. Bahawa kami ahli Kelab Doktor Muda akan bertindak sebagai ejen pembimbing kesihatan demi melahirkan generasi kekal sihat sepanjang hayat. Kami generasi sihat. Ini mendapat 875 share dan juga komen yang pelbagai. Ini dari segi Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya juga menemui petition daripada MOVE yang kami ingin industri vape ini diluluskan dan diselia supaya kualiti dan keselamatannya terjamin dan produk yang diuji dan diluluskan supaya vape mampu menjadi alternatif yang lebih sihat. Lebih sihat, lagi sekali, saya lebih sihat ya untuk perokok. 3 kali saya nyatakan di sini. Kenapa tengok saya bila sebut sihat tu? Ya. Jadi di sini kita dapat lihat sebahagian menentang, sebahagian mewujudkan satu ruangan untuk mendapatkan petition, dan sehingga setakat ini dinyatakan 48,974 penyokong telah pun menandatangani untuk menghantar petition ini kepada Kementerian Kesihatan. Sami, tengok sikit. Doktor muda tu siapa? Doktor muda siapa presiden? Doktor muda ni nanti saya dapatkan sekejap lagi saya. Siapakah dia punya presiden, dan kalau ada juga rakan-rakan yang bertanya kepada saya, adakah saya pengguna penyokong isu ini? Saya bukan seorang penyokong dan seorang yang menentang. Saya juga tidak menentang. Saya hanya pemerhati, ingin melihat yang mana menang. Sebab isu ini masing-masing kita dapat lihat, baik tadi untuk doktor dan juga MOVE masing-masing membawa matlamat panji-panji masing-masing. Tapi suami nampaknya ada demonstrasi vape. Itu apa isyaratnya tu? Ini sebagai syarat je. MOVE bawa tadi. Demo ke apa? Saya nak pegang pun saya takut. Baru pertama kali pegang tadi. Seorang juru kamera kita, Suamina. Saya jangan sebut nama, tapi isinya nama Ina. Suamina bagi pinjam ni tadi. Saya cantik pula, ada gambar Batman. Dan sudah seorang lagi pula bawa tembakau. Ini saya tak tahu suami kepada siapa pula ni. Bawa tembakau dengan gulungnya. Jadi inilah perdebatannya yang kata penggunaan vape ni adalah untuk mengurangkan bagi mereka yang ketagihan merokok. Tapi sedar tak dari segi pembacaan saya kita sebenarnya mewujudkan satu lagi golongan yang ketagih kepada vape. Kita cuba mengurangkan mereka yang ketagih merokok. Ya, mungkin ada yang berjaya, mungkin tidak, tapi saya rasa tidak. Dan bertambah pula dengan satu golongan lagi yang ketagih vape. Suamina ketagih vape tak sekarang ni? Geleng tapi angguk. Macam mana tu saya? Dah serah pada saya ke ni? Dah. Saya penatlah suami. Penat kenapa? Kenapa kita perlu pilih satu antara dua? Kita kekang dua-dua je. Kita tutup je buat bicara ni. Saya nak kekang dua. Menteri pun menyokong vape. Ada menteri yang itu tak yang sokong. saya pelik. Kenapa timbul vape ini kita dulu kemudian nak menolak ataupun menerima. Sedangkan rokok pun dah berapa puluh tahun kita bersama 3 panel. Bukan kita yang berdebat malam ni suami. 3 panel yang kita bawakan pada malam ini. Mungkin punya pandangan masing-masing. Saya masih perlu menjalankan tanggungjawab saya selama berapa minit? 55 minit berbaki. Di sebelah kiri saya Dr. Ashok Zakaria Philip, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia, MMA. Doktor, selamat datang. Bersetuju dengan vape? Tak bersetuju dengan vape? Tidak bersetuju. Tidak bersetuju. Ada soalan tambahan kemudian. Di tengah-tengah adalah saudara Samsul Kamal Arifin, Presiden Persatuan Entiti Vape Malaysia. Saya tak perlu tanya. Senyum saja saya tahu. Itu senyuman vape. Senyuman sebuah vape. Perisa apa yang paling sedap ni, Samsul? Susah nak cakap lah. Depends lah. Ada orang suka perisa buah-buahan. Ada yang suka yang creamy. Tak. Saya tanya Samsul, suka perisa apa? Saya vape liquid yang datang daripada Indonesia. Yang dibuat oleh kawan saya. Okey. Di hujung sana saya tak tahu pendirian dia. Datuk Nazim Johan, Ketua Aktiviti Toki, PPIM. Tanya dululah. Apa dia nak Kejap tanya? lagi lah bila dah. Apa perlu tanya? Datuk boleh buat pendirian masing-masing. Tak perlu tanya. Datuk, apa pendirian Datuk vape? Sebenarnya mungkin kita boleh pakai perkataan haruslah. Saya ambil yang itulah. Itu di persatuan. Jadi yang mentang-mentang ada I di tengah-tengah tu kalau yang dihukum. Nak buka gelanggang saya masuk ni. Okey Sami. Harus Harus.
maksudnya kalau dari segi Islam, betulkah saya kalau salah Diterima lah, taklah haram. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu ada dia punya escape Tapi clause. kalau nak ambil yang kasar sikit, Ah. babi pun harus. Okey. Jadi Apabila keadaan apabila darurat. keadaan-keadaan Baik, tertentu. doktor, kita tanyakan doktor dahulu. Penentangan pertama, sebelum kita pergi soal natijah, gejala, saya cuba nak faham kenapa kehangatan isu vape ini. Sedangkan rokok dah dah berapa ratus tapi tahun. kementerian tak pula bising sangat bila tentang rokok ni. Kenapa kerja- tiba-tiba vape kita nak huru-hara sampai perlu petition sana, petition sini? Petition tu dia timbul selepas langkah yang Kementerian Kesihatan sudah ambil menentang vape. Dan Kementerian Kesihatan mungkin dia ambil langkah ini sebab vape ada sejenis teknologi yang baru. Okey. A new drug delivery system macam tu. Okay. Sebab cecair itu biasanya kita ingat cuma ada nikotin dan mungkin perisa dan pewarna sedikit. Tapi mana tahu apa yang ada dalam cecair Kenapa itu. kementerian tidak sekeras itu terhadap rokok? Sebab sebelum merdeka pun sudah ada rokok. Ya, tapi masih gejala dan mudaratnya. Ya, Bahkan lebih ramai yang telah menjadi mangsa rokok. Kenapa kementerian tidak setegas itu terhadap rokok? Maybe because ramai orang menteri yang merokok juga. Kalau nak tengok itu asap jawapan yang yang saya banyak, suka. Itu jawapan kalau yang nak saya tengok asap banyak, pergi ke rumah parlimen. Ahli politik, ya. Saya suka jawapan Dr. Datuk. Jawapan doktor tadi itu. Kita tidak konsisten dalam hal ini. Rokok atau vape bagi saya. Well, ini yang kita kata kita kena pengguna. Bila kita bercerita pasal pengguna perlu bijak. Pendirian kita di persatuan sebenarnya jelas. Okey. Kalau benda-benda yang tidak berfaedah, kata orang Kelantan tak ada faedah, tak payah buat. Okey. Maknanya there's no reason pasal kita tiba-tiba nak angkat meja ni bawa ke sana, tak payah. Okey. Tapi kalau ada sebab pasal nak bawa ke Kak Suhaimi itu okeylah. Ada sebab-sebab tertentu. Kau tidak nak bawa kepala kambing pula, no. Okey. Jadi kita melihat jika ia digunakan sebagai terapi untuk mengeluarkan cengkaman daripada rokok, pada kita okey, itu yang kita cakap harus tadi tu. Ya. Tetapi ada lagi banyak lagi perkara yang perlu diteliti lah. Ya. Tapi in short, itulah dia. Maknanya kita tidak seharusnya melibatkan diri kita dalam unsur-unsur pembaziran. Okey. Tapi kalau kita daripada yang teruk kepada yang kurang, the lesser of the evil, fine. Pasal kita tengok dadah. Dia ada metadonnya. Kan? Maknanya orang nak mengurangkan diri. Pasal saya ada kawan-kawan juga. Datuk bantu saya ni. Kenapa kita tidak sekeras ini terhadap shisha? Dalam pasal mungkin industri itu kecil. Sikit lah. Shisha. I tak berusaha. Pasal kita tak isap okok. Kita isap okok. Saya bimbang kita membising-bisingkan isu kerana di belakangnya sebenarnya saya ada syarikat-syarikat yang mendanai kempen-kempen ni. Dan it's a waste of our time. Kita pun dengar macam-macam. Maknanya, ini mungkin kasar sikit lah. Ya. Tapi saya menyampaikan saja. Ada duit bertukar tangan. Ini mungkin pedas lah sikit ya. Jadi ada yang lobbyisnya dan ada yang terkeduh dengan perkembangan baru ini. Jadi kita seharusnya saya rasa melihat dengan very objektif lah apa yang kita nak buat. Saya rasa apa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini mungkin tak berapa nak kena. Maknanya macam ada biasness dah. Jadi saya rasa kalau nak buat ops ke, mungkin perlu ada kajian yang lebih mendalam dahulu. Pasal kita pun baru. Jadi sampai bila nak kajian je, Datuk? Tak belum buat lagi pun kajian yang mendalam. Dan kalau kita boleh, kajian itu juga dibuat oleh mungkin universiti-universiti ke. Pasal kalau di satu tempat nanti sekarang mudah dibeli. Pasal zaman sekarang ni dan duit banyak. Bila cerita duit banyak ni, industri ni orang bunuh orang pun boleh. Tengok industri weapon. Perang tu dengan kata mudah beginilah Datuk. Datuk ada cerita-cerita mengatakan industri tembakau ini mendanai kempen anti mungkin kita tak tahu, tapi itu yang disampai kepada kita. Betul? Saya akan sampaikan hujah-hujah saya pada hari ini berlandaskan atas fakta. Tak apa, saya bagi masa bercakap dulu sebelum saya bidas. So untuk persoalan tu saya tak ada jawapan. Sebab tak ada fakta yang boleh substantiate soalan you. Tapi fakta tadi saya dah kongsikan daripada Persatuan Doktor Muda tadi menyatakan vape boleh menyebabkan penyakit kanser, bla 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 bla. Kita juga ada wakil daripada Kementerian Kesihatan. Jadi masih nak menafikan fakta tu?
100 tahun diambil untuk menentukan bahawa rokok mengakibatkan kanser. Okey. Saya boleh bagi jaminan pada you sekarang, tidak ada kajian di Malaysia dan satu dunia pun yang boleh mengesahkan secara saintifik with empirical data yang bahawasanya vape boleh menyebabkan semua penyakit-penyakit kronik yang ada dalam list yang you beritahu tadi. Tidak ada fakta langsung. Dr. Ashok. Doktor. Well, kalau kita katakan penyakit kronik, maknanya penyakit yang akan timbul selepas beberapa tahun pakai vape. Exactly. So, vape is a new industry. So, kita belum ada waktu untuk pastikan sama ada penyakit ini akan timbul dalam pengguna vape atau tidak. Tapi, kalau kita tengok probability, apakah probability kalau dimasukkan kimia dalam badan, akan jadi lebih sehat? Very low. Kalau masukkan formaldehyde dalam badan, kalau masukkan nikotin dalam badan, adakah kita akan jadi lebih sehat? Tidak. Dan kalau nak berhenti rokok, ya, bukan saja vape yang ada, kita ada obat seperti Champix, kita ada cara psikoterapi, dan ada orang yang berhenti cold turkey juga. Betul. Okay, kalau untuk dadah, methadone, we don't have any other method. Cuma methadone yang ada. Ialah kita melihat daripada satu sudut. Dan pasal kita kawan-kawan ramai, CEO ni, dia kata dia dah 30 tahun katanya. 3 kotak, 4 kotak satu hari. I can bring the person, maknanya. Ini yang saya cakap tadi, kalau untuk terapi kita tak ada masalah. Tapi kalau untuk student yang baru ni, because nak bergaya, nak itu, dan kita tak terima lah. Jadi untuk menambahkan beban for no reason, tapi benda ni terjadi. Mungkin disebabkan ada style kan. Mungkin vape-nya ada yang 2,000, jadi yang ni ada saudara juga ni dia kongsi tiga budak, ingat sekolah rendah lagi pun 3 orang kongsi beli vape. Jadi rasanya masyarakat perlu dididik. Okey, Datuk, cuba jelaskan saya ya, kenapa banyak ni dalam WhatsApp setiap hari. Dia perempuan yang cantik, hisap vape, semua di kempen anti vape ini. Jadi kenapa begitu mudah vulnerable-nya generasi yang sebegini terhadap vape? Benda baru, ada style sikit. Tunggu James Bond esok itu saja sebabnya. Vape lain kali. Okey, bagi Encik Samsul kita nampak kat sana ada seorang perempuan cantik. Ya, Ayu. Tapi isap vape. Encik Samsul sendiri apa rasa Encik Samsul bila melihat perempuan yang cantik yang dinamakan Melayu, yang anggun, yang dikatakan penuh sopan santun tapi isap vape? Kami di MOVE tidak bersetuju beberapa perkara. Pertamanya, kami anti rokok. Keduanya, kami anti mereka yang vape bawah 18 tahun. Ketiganya, kami anti mereka yang vape cara tidak beretika. Ini satu perkara. Tapi saya ingin mengulas balik apa yang doktor tadi cakap, sebab perkara ini penting sangat, ya, iaitu benda yang akan memudaratkan kesihatan bila masuk kimia dalam badan. Pertamanya, saya nak tekankan bahawa Public Health of England telah menjalankan kajian dan telah confirm bahawa vape adalah 95% lebih selamat daripada merokok. Ya, so kalau kita tengok pula tadi daripada urusan formaldehyde tadi, kajian formaldehyde ni datang daripada premis yang kurang tepat, di mana ianya membakar liquid itu dalam keadaan 600 degree, iaitu keadaan yang pemanasan yang sangat tinggi dan tidak ada liquid. Ini kita panggil dry burn. Ini akan menghasilkan formaldehyde. Dalam keadaan kita vape pada keadaan biasa, ya, pada keadaan 3.5 volt contohnya, yang cuma akan sampai ke tahap 400 degree dan ke bawah, ia tidak akan menghasilkan formaldehyde. Ya, ini bukan saya yang cakap, macam saya cakap tadi, semua yang saya akan sampaikan malam ini berlandaskan atas kajian. Keduanya, kita nak berhenti rokok. Dan kita nak berhenti rokok kerana dalam rokok tu yang membahayakan kesihatan, yang menyebabkan semua penyakit-penyakit kronik, ialah tar dan 4,000 jenis racun dalam rokok. Tapi bila kita migrate kepada vape, apa yang berlaku di sini ialah dia cuma ada 4 kandungan saja. PGVG ni adalah kandungan yang digunakan untuk buat kek. Nombor 3-nya ada sedikit flavoring dan juga ada nikotin. Now, ini 4 perkara kandungan dalam vape yang telah dikaji oleh PHE. PHE adalah satu badan yang sangat established dan diterima untuk menghasilkan polisi-polisi kesihatan untuk United Kingdom.
Kalau kajian mereka tidak diterima, bermaksud the whole medical establishment have to question themselves lah. Ya, so pada saya kajian ini harus diterima pakai. Dan ini bukan saja satu kajian. Kajian daripada segi formaldehyde tadi kita ada menunjukkan bahawa tidak ada formaldehyde dalam proses vaping. Keduanya kita juga ada kajian yang menunjukkan bahawa nikotin dalam rokok memang mengakibatkan ketagihan, tapi nikotin dalam vape tidak mengakibatkan ketagihan, kerana kita mula vape pada peringkat 12 mg, kemudian turun pada 9 mg, kemudian turun pada 6 mg, kemudian turun pada 3 mg. Kalau ini berlaku, bagaimana boleh katakan nikotin dalam liquid vape ini menyebabkan ketagihan? Ketiganya, ramai orang bila saya tanya from observation, mereka katakan mereka ni lebih annoyed dengan vapor daripada perokok. Saya pun kadang-kadang macam tu sebab nampak vapor dia keluar banyak. Pasal tu kita menjalankan kempen kesedaran kepada vapor ni untuk vape secara berhemah. Tapi mereka equate wap air yang keluar tu wap air bukan asap kepada bahayanya, kepada sama macam asap rokok. Now, again, kami ada research yang dijalankan oleh badan-badan yang diterima oleh medical fraternity sedunia bahawa vapor yang keluar itu sama selamatnya untuk inhale macam udara biasa. Saya boleh go more technical untuk mengexplainkan perkara ini, tapi saya rasa tak perlulah. Ya, tapi semua kajian-kajian ini memang ada. Okey, di peringkat awal tadi Cik Samsul kata tidak ada kajian, tapi kali ini dipetik kajian-kajian yang memihak kepada vape. Saya nak katakan tak ada kajian yang telah membuktikan bahawasanya vape menyebabkan penyakit kronik. Kajian ini tidak ada, nombor satu. Tak ada. Nombor duanya, kajian yang dijalankan untuk menunjukkan bahawa vape ini selamat ada. Dan ketiganya, Kementerian Kesihatan tidak langsung pernah menjalankan apa-apa kajian tentang vape. Okey. So, Datuk tersenyum dulu. Sekejap lagi, Datuk. Doktor, respon kepada... Ya, okey. So, itu study Health for England tu yang tunjuk vaping adalah 5% lebih selamat daripada rokok. Ya, that one saya ingat semalam atau 2-3 hari lepas ada banyak kritik yang cakap study ini tidak buat dengan betul. So I think study ini perlu dibuat sekali lagi oleh pihak lain mungkin. And if it is repeatable, kita boleh pakai study itu. And memang kalau kita tengok dari segi harm, vape is safer than cigarettes. Tapi kalau kita tengok dari langsung tak pakai vape, of course it's safer not to use vape. Yeah, of course. So kalau sekarang tidak ada regulation apa-apa, belum ada regulation. So in this unregulated market, siapa boleh jual alat, siapa boleh jual cecair. Cecair itu mengandungi apa tak tahu, sebab siapa pun boleh buat cecair itu. Betul. Dan siapa pun boleh beli. So orang muda, budak semua beli. Dan budak dan remaja, dia punya otak belum develop fully. So, small amount of nicotine pun boleh buat ketagihan atau ketergantungan dalam golongan ini. So, we need regulation. That is what we need. Itulah sebenarnya yang kita lihat. Maknanya, regulation mungkin daripada vapers ke whatever, dia kena ada satu task force bagi mewujudkan satu regulasi yang komplit lah. Nak isap dekat mana, dalam lift boleh ke, dalam kereta boleh ke, dalam taksi, dalam kereta api, whatever, cara macam mana, budak umum macam mana jual boleh ke, apa jenis kandungan, siapa yang boleh handle. Maknanya benda-benda seperti ini perlu ada bagi to regulate the vapers, dan juga untuk memberi ruang kepada yang bukan vapers supaya tidak terganggu dengan jika ia duduk sebelah vapers. Jadi semua ini perlu diregulasi secara baik dan dikaji. Pasal kita sudah ada. Pasal saya bukan nak membelahi vapers, tapi vapers juga ada hak untuk tak tahulah ya, kalau nak kata bunuh diri, bukan everybody has got that hak, tapi ialah salah sebenarnya bunuh diri kan. Jadi dia pun ada kata orang kehendak dia. Tetapi dia shouldn't encroach lah kita punya territory pula. Jadi itu sama juga, saya pun pelik kenapa macam kita sebut tadi lah, sigaret pun nampak gayanya dah begitu lama dan tak ada siapa nak marah pun. Curut, arak, pipe. Jadi benda ini kita pun pelik lah. Ada macam satu kepelikan, macam missing puzzle lah. Jadi ini itulah. Perlu kalau nak cukai pun cukai, tak ada masalah. Tapi saya rasa ini kalau nak cantik, maknanya cukai itu should datang, cadangan cukai itu patutnya datang daripada Kementerian Keuangan.
bukan daripada kementerian-kementerian yang macam terkesan. Jadi kita di kat luar ni kita observe Itu saya nak usik lagi selepas kita berehat seketika nanti, sebab saya kena berhenti seketika. Saya bimbang Suhaimi duduk menguji-nguji apa yang move bagi pada dia. Suhaimi, jangan cuba sekali. Ya, saya sebenarnya Curiosity killed the cat, kata tadi lagu. Okey, saya sebenarnya melihat move milik Facebook ini terus mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong. Bertambah tak like-nya? Like setakat ini bertambah tak semenjak mula tadi? Sebab saya nak suruh Samsul belanja kita minum. Sekejap, kena cari balik saya. Memang dah banyak like untuk move ni, untuk topik malam ni. Apa pun sebenarnya, kita melihat vape tidak mampu mengurangkan jumlah perokok. Setuju Encik Samsul? Ya, saya perlu setuju atau tidak? Tak. Saya perlukan penjelasan lanjut juga selepas ini, Ustaz. Kerana dengan vape, kita mencipta sekelompok baru yang ketagih dengan vape. Doktor terus bersetuju mengangguk di situ. Jadi selepas ini kami juga buka talian 0322829062 untuk anda berinteraksi, bukan bersama saya dan Syed, tapi bersama 3 ahli panel yang kami undang pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Baik, bila membaca komen-komen Facebook yang telah pun dimuat naik statusnya oleh MOVE, saya kena satu status kat situ saya. Boleh kongsi tak? Saya tak buat salah pun, Syed. Tak boleh kongsi tak tu? Minta pendapat kongsi mana yang marah pada Suhaimi ni. Apa pun Syed sebenarnya bercakap tentang vape ya. Di sini vape membawa sebahagian daripada perisa-perisanya. Saya yang duduk dekat sini, bau dia pun dah menangkap anak otak saya dengan yang terkenal dengan migraine ni, Syed. How come ya mereka yang strawberry tak ada, orange, grape, Syed yang mana? Made in Malaysia atau made in USA? Saya tahu kawan saya dia ada durian, ada Samsul durian pun ada. Saya tak tahu macam mana dia. Ketum dengan syabu dah ada belum? Tak ada. Caluk dia. Okey, apa pun saya. Sementara kita bersama 3 orang ahli panel ni, bersama kita di talian adalah saudara Arman Azhar Abu Hanifah, pengerusi Brigade Kesatria Muda di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Amran mengikuti perbincangan kami? Mengikuti. Panas apa perbincangan malam ni? Panas. Okey. Pendirian Cik Arman kami dah tahu. Sememangnya menyokong vape ini ya. Jadi di mana kita memang menyokong vape ni kerana bagi saya keutamaan adalah kesihatan rakyat Malaysia dan keselamatan rakyat Malaysia. Okey. Kerana itu sejak awal saya mewakili Pergerakan Pemuda Malaysia meminta untuk vape ini dikawal sedia. Okey. Kalau vape tidak dikawal sedia, kita takut apa-apa jadi dengan masyarakat dan rakyat Malaysia. Kerana itu kita perlu kawal sedia, terutama isu vape ni. Okey. Jadi bagaimana nak kawal selia tu? Kerana itu kita lihat hari ini ada satu perbincangan yang matang. Ada wakil daripada MU, wakil daripada PPIM, wakil daripada doktor. Sebenarnya ini yang kita minta daripada awal untuk Kementerian Kesihatan bukakan ruang pada wakil daripada industri player vape ini untuk duduk semeja untuk mencari titik penyelesaian. Kalau kata Kementerian Kesihatan membuat tangkapan, serbuan tanpa perbincangan bagaimana nak wujudkan kawal sedia yang nampak lebih matang dalam negara kita ini, dia tidak akan selesai. Kalau kata berterusan rate ni, saya takut industri vape ni dia pergi turun underground lagi susah nak dikawal. Okey, mungkin Syed ada? Ya, ada. Saya nak tanya Cik Arman. Ya, saya. Enthusiasm ataupun semangat untuk mendukung kempen regulasi vape ini. Saya cuma tertanya apa yang mendorong saudara untuk bergegas ke arah ini dan tidak sekeras itu terhadap rokok. Bagi saya pun dah keluarkan kenyataan untuk kempen tolak rokok. Kalau mengatakan saya tidak tegas dalam kempen tolak rokok, itu tidak adil. Kalau tengok di media-media sosial, agenda saya adalah tolak rokok. Untuk maklumat, kebanyakan vapers ini adalah bekas-bekas perokok tegak. Dan apabila kita lihat industri rokok dan ramai vapers ini berhenti rokok dan berubah kepada vape, sepatutnya kita menyokong. Tetapi hari ini, kita kerajaan telah berbelanja berjuta-juta ringgit untuk kempen tolak rokok. Apabila ada satu benda yang boleh mereka berubah daripada rokok ke vape, kan halang pula. So yang berhenti rokok ni nak ke mana? Ya, tetapi masih lagi semangat masa yang saudara peruntukkan
untuk vape itu masih sifatnya reactionary kerana hakikinya adalah pada rokok. Tidakkah wajar untuk kita tangani di akar umbinya sendiri? Kerana itu saya beritahu, selain daripada kalau kita nak lawan industri rokok secara konsisten, kita wajib lawan industri rokok ni. Tetapi kita perlu ada satu lagi mekanisme untuk perokok-perokok tegar ni beralih. Maknanya mekanisme yang saya lihat hari ini adalah vape. Dan vape merupakan industri yang sekian meningkat. Dan Malaysia merupakan negara kedua terbesar dalam dunia industri vape. Okey. Adakah kita nak menolakkan usaha-usaha yang start daripada golongan-golongan muda sejak 5 tahun dulu, hari ini telah menjadi satu industri yang besar dan dikenali di seluruh dunia, kita nak tolak begitu saja? Jadi bagi saya ia tidak adil lah. Patut ada satu kawal sedia, ada satu perbincangan antara kedua pihak, industri player, KKM, duduk semeja. Cari penyelesaian bagaimana nak kawal sedia isu vape. Itu lebih utama. Dengan nada itu sekaligus menggambarkan saudara memang jelas simpatetik, bersimpati kepada vape. Saya terus terang cakap, saya secara konsisten berdiri teguh bersama rakan-rakan dan yang perjuangkan isu vape ini kerana saya lihat keikhlasan mereka memperjuangkan isu vape ini. Kerana hari ini kita lihat lemparan-lemparan negatif telah diturunkan kepada mereka yang vaping ini tanpa memberi mereka peluang untuk menciptakan positif vaping ini. Okay. Patutnya ada lagi rancangan-rancangan untuk mereka memberikan penerangan jelas kepada rakyat Malaysia apa itu vape. Kerana majoriti rakyat Malaysia tidak memahami apa itu vape dan apa bezanya vape dan rokok. Okey, terima kasih. Suhaimi, ada bahan yang menarik di situ. Saya masih lagi membaca antara komen-komen daripada Mof yang memarahi Suhaimi. Yang memarah saya kepada ketika ini, Syed. Tapi ketahuilah Suhaimi bukanlah perokok, bukanlah vapor. Ya. Encik sekejap, bahasa Melayunya apa? Vape ni pem-vape lah, Tan. Kalau perokok, bahasa Melayunya apa? Pem-vape lah. Itu dari segi tata bahasa Melayunya. Ya. Bukan vapor. Vapor itu bahasa Inggeris. Salah kalau kita sebut. Betul. Vapor. Suhaimi bukan kedua-duanya. Jadi beliau hanya menjalankan tugasnya sebagai devil advocate dalam rancangan ini. Terima kasih Suhaimi. Ada banyak lagi kalau mungkin pautan-pautan tu ingin kita kongsikan. Mendengar komen ataupun pandangan daripada Arman itu, Doktor. Okey, so far apa yang ditekankan adalah vape boleh menolong berhenti merokok. Okay. Tapi macam saya bilang tadi, ada cara lain. Kementerian Kesihatan dah siap dalam banyak klinik. Okay. Untuk mereka yang ingin berhenti rokok. Ya, stop smoking clinics. Ya, ada obat, ada penasihat, ada beberapa cara. Tak berapa berjaya lah, Doktor. Betul. 10% mungkin kurang. Ya. Kerana dana kempennya tidak sebesar dana kempen untuk anti-vape daripada kejayaan. Kalau tidak ada niat untuk berhenti, memang tidak boleh berhenti. Okay. Dan orang yang merokok, bukan semua ada ketagihan atau kegantungan yang sama. Ada orang yang boleh berhenti macam tu saja. No problem. Tapi ada orang yang lepas kena penyakit kanser pun dia tak boleh berhenti. So each person is different. Dan kita tak boleh cakap vape adalah solusi untuk semua orang. Dan kalau industri ini tidak ada apa-apa regulation, then siapa akan start? Bukan orang yang mau berhenti rokok, tapi orang yang belum merokok, belum vape, dia akan start. Dan lepas tu dia akan jadi ketergantungan atau ketagihan. Dan kita kena tolong dia pula. So that be whole new problem. So mesti ada regulation. Ya, mungkin kita perlu perbincangan yang lebih dalam sedikit, tapi mesti ada regulation. Saudara Samsul bersetuju bahawa perlunya regulasi. Etika tadi perlu dijelaskan. Apa yang dianggap beretika dan apa yang tidak dalam mem-vape. Susah ni dari segi tata bahasa dia. Kita harus dapat bantuan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mudah saja sebenarnya sebab bila kita vape ni keluar wak air yang banyak. Jadi kita kena perhatian sikit sebelum kita vape di restoran contohnya, kita tengok kiri kanan kalau ada kanak-kanak ataupun yang mungkin mengganggu orang lain sedang makan, kita cari tempat yang lebih sesuai. Perkara yang mungkin menggunakan common sense saja. Tapi berbalik kepada apa yang tadi ditekankan daripada segi ada cara lain untuk berhenti merokok. Bila kita merokok, sebenarnya bukan saja ketagihan, tapi is also habitual. Selepas makan, kita nak pegang sesuatu di tangan. Selepas makan, kita nak ada sesuatu keluar daripada mulut. So, dia adalah habitual dan juga dia adalah addiction.
So bila kita nak berhenti merokok, kami semua dah cuba nak berhenti merokok ni, pakai nicotine patch tak jadi juga. Sebab dia mungkin menangani masalah ketagihan, tapi tidak menangani masalah habitual itu. So bila kita tengok daripada fakta dan data tahap kejayaan harm reduction daripada Kementerian Kesihatan is lesser than 10%. So bila kita sendiri menjalankan kajian untuk tengok berapa orang yang actually berhenti merokok selepas mereka vape, yang kami dapat daripada responden 500 orang, 99% yang mengamalkan vape berhenti merokok. So bila kerajaan memperuntukkan ratusan juta setahun untuk kempen tak nak merokok, dan bila ada 1 juta orang yang secara proaktif tanpa sokongan untuk ambil pendekatan untuk berhenti merokok, kenapa disekat? Ini nombor 1. Nombor 2-nya, ada yang katakan ada yang tak merokok tapi terus pergi ke vape, terutamanya kanak-kanak mereka yang 18 tahun. Ya. Now, mari kita saya mengajak semua berfikir sedikit. Untuk mula berhenti merokok, merokok, ia adalah lebih murah dan lebih mudah daripada mereka untuk mula vape. You nak mula vape, you perlukan RM250 hingga ke RM300. Dan you kena belajar. You kena pilih mana satu liquid yang you nak vape, macam mana you nak buat coiling dia. Dan dia mahal, ya, mungkin RM250 ke RM300 yang paling murah. Nak mula merokok, mudah saja. Pergi kedai 7-Eleven, beli sekotak okok. Saya pun tak pasti berapa harga okok. Sekarang saya dah lama tak beli okok. So, kita kena be fair lah. Doktor tidak merokok. Tidak. Datuk tidak merokok. Tidak vape. Okey. Jadi kita ada 2 aliran di sini. Tidak banyak lagi yang tidak. Banyak lagi Datuk tidak. Datuk ni semua dia boleh bincangkan nanti. Ya, dari satu sudut sebenarnya bagi mereka yang menggunakan vape ni, saya sempat bercakap dengan suami Ina tadi. Dia kata untuk rokok beliau membelanjakan antara 200 ke 300 sebulan. Tapi sejak menggunakan vape ni katanya hanya RM150 sebulan, ya. Suami Ina bersetuju di situ. Jadi itu antara yang Tapi dia beli itu beli ni berapa? Tori? 300. 300. Long Sekali term je lah. investment. long term. Dia punya warranty dia selama Bateri mana? kena tukar selalu? Ya. Bateri kena tukar selalu? Bateri dia bila habis ditukar lah. Okey. Tapi bateri yang rechargeable tu boleh tahan lama. Mungkin tengok cara berguna. Mungkin 6 bulan ke 1 tahun. Okey, dan berbalik mengenai apa yang dibangkitkan oleh MOVE juga pada 2 November yang lalu, ya, bahawa Pertubuhan Entiti Vape Malaysia MOVE bersetuju sekiranya kerajaan mengawal selia dan menetapkan peraturan undang-undang terhadap penggunaan rokok elektronik atau vape di negara ini. Baik. Dengan berdiri di belakang menteri, mendapatkan sokongan menteri, dan kebimbangan MOVE adalah kepada pengusaha-pengusaha vape itu sendiri. Jadi berapa ramai dah pengusaha-pengusaha vape ni kalau ada statistiknya? Okey, kita sebenarnya nak mengawasi 3 perkara. Ya. Nombor 1 pembuatan, nombor 2-nya pengedaran atau penjualan, dan ketiganya penggunaan. Soalannya itu menarik kepada bahagian pembuatan dan juga pengedaran. Ada lebih kurang 1,000 kedai di Malaysia ni yang menjual barangan vape. So kalau kata Kementerian Kesihatan meletakkan produk ini di bawah Akta Pengedaran Dadah dan Kosmetik 1984 jatuh kepada farmasi. Budak-budak ni yang dah bina penyagaan ini daripada nothing to what it is right now, yang kedua terbesarnya di dunia, dan suddenly nak hand over on a silver platter kepada industri farmasi. Walaupun kami ni pejuang hak pengguna, kami juga tak setujulah tentang perkara itu. Okey, Jack ada di talian suami. Di talian. Hello. Hello. Hello Jack. Ya. Hello Jack. Ya, pandangan soalan ringkas dan padat, Jack. Okey, saya daripada Malaysian E-Liquid Brewers Association. Okey, saya ada satu soalan yang saya ingin tanya kepada MMA. Sekiranya tiada lagi kajian yang dibuat terhadap e-liquid yang merupakan satu industri baru dalam dunia ini, mengapa terlalu cepat sangat pihak MMA dan juga KKM membuat satu statement bahawa dengan menghisap vape akan mencetuskan penyakit-penyakit yang telah KKM dan Kronik. MMA nyatakanlah. Okey. Boleh jawab soalan saya? Baik. Okey. Terima kasih, Okey, Jack. Terima kasih, Dan Jack. Doktor. Nombor 1, MMA tak pernah buat apa-apa statement tentang penyakit kronik dan vape. Okey. Sebab belum ada bukti apa-apa. Ya, tapi kalau kita tengok risiko, ini macam gambling. You take a chance. Ya. So apa tu risikonya kalau masukkan bahan kimia itu dalam badan?
99% bukan bagus. You're not going to get healthier, you're going to get sicker. So kita memang menyokong Kementerian Kesihatan dalam regulating industri vape ini. Not because kita ada bukti dia akan merosakkan apa-apa, tapi sebab risiko tu memang ada. Yeah. So why take the chance? Kalau lepas 10 tahun kita ada studi yang buktikan langsung tidak ada apa-apa efek atau kesan buruk, then reverse the thing. You boleh tak perlu regulation lagi, siapa pun boleh, bayi pun boleh. Tapi sekarang be on the safe side, regulate dulu. Lebih baik regulate sekarang, afterwards you don't regret. Kalau you regret later, then you can't do anything. Dari segi prinsipnya, apa saja bahan yang sifatnya alien dimasukkan ke dalam tubuh badan itu 99% bukanlah sesuatu yang baik. Kerana betul. ia tidak tabii, tidak natural. Datuk, mendengarkan komen-komen yang diberikan oleh Arman, Jack tadi itu, kelihatannya polemik vape ini akan berterusan. Akan berterusan satu, tapi saya juga menganggap sebenarnya ia non-issue. Sebenarnya patutnya begitu. Yang kita cerita ni adalah regulasi. Pasal kalau ikut benda haram. Bukan kita tidak menyokong. Jangan pasal saya tak nak disilap tafsirkan. Dia kata PPIM mendukung vape. Oh tidak. Kita tidak dokong. Kita mendukung kepentingan pengguna. Pengguna ni semua lah. Maknanya ada yang hisap, yang tak hisap. Kita kena ada balance view also. Jadi dalam konteks ini, kita tidak mahu mereka yang berniaga tiba-tiba ada masalah dan ada yang nak ambil kesempatan, itu semua kena lihat ya. Ada yang nak rugi pasal apa-apa yang terjadi kepada mana-mana peniaga pun dia akan balik kepada masyarakat juga. Jadi kita tak mahu benda ini ada dia punya aftermath jika sesuatu dibuat dengan tidak cara berhemah. Jadi yang pentingnya kita kena duduk tengok apa yang tak kena, apa yang perlu buat, dan over the years so kita improve lah. Dan selepas kita berehat nanti Suami nak tanya dengan Samsul tentang kempen ataupun gambaran-gambaran tentang bagaimana bahayanya mode itu ya. Dia tidak ada kempen untuk vapers kan. Tidak ada dananya. New vapers tak ada. Cuma gambaran bagaimana buruknya alat itu yang boleh meletup segala macam, itu semua kita akan tanyakan kepada Samsul. Baik, menerusi Facebook Landscape sendiri, kita mendapat pelbagai komen ya. Kebanyakannya menyatakan saya perokok tapi sudah berhenti atas bantuan vape. Jadi kita nampak di sini vape itu sedikit sebanyak membantu kepada perokok untuk berhenti merokok. Dan daripada Muhammad Sofian Osman, kepada yang menggunakan vape sebagai alasan untuk berhenti merokok dan telah berjaya berhenti merokok, tahniah saya ucapkan. Tapi soalan saya di sini, bila pula nak berhenti vape? Okey, kita berhenti di situ dan kembali selepas ini. Baik, isu vape ini membawa saya kepada pemahaman tentang vape itu sendiri. Ustaz ya. Dikongsikan di media-media sosial, malah di internet ini sendiri menyatakan 7 fakta tentang vape yang kita tidak tahu ya. Saya dapat membaca bahawa dinyatakan vapor tidak membahayakan orang sekeliling. Kadar purata perbelanjaan telah pun saya kongsikan tadi. Penggunaan nikotin dalam rokok 10 kali ganda tapi tidak pada vape. Itu antara fakta-fakta yang tidak diketahui. Jadi bagi anda penonton untuk mengetahui mengenali vape, sebenarnya boleh mendapatkan maklumat-maklumat. Yang ini saya pilih daripada honeyfeedrugs.com. Itu sepintas lalu. Apa pun sebenarnya vaping, bahasa mesranya lah. Kalau dulu disebut e-elektronik ataupun e-rokok ya. Secara tak langsung, Doktor, ia bertentangan dengan dasar dan juga polisi Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok. Jadi peringkat ini tidak selari ya dengan keadaan vaping ini sekarang, tidak selari dengan dasar ini. Jadi adakah itu yang menyebabkan pihak kementerian memerangi habis-habisan isu vaping ini? Memerangi, okey, saya ingat perang tu belum bermula pun. Okey, tapi saya ingat Kementerian Kesihatan ambil langkah ini, langkah pertama ini sebab dia ingin berhentikan problem ini sebelum ditimbul pada problem besar, nip it in the bud sebelum dia jadi problem besar. So that is why dia ingat kita boleh start dengan vape yang baru. Lepas tu try something else yang susah sedikit, yang berhenti rokok. Sebab rokok dah beratus-ratus tahun orang ada merokok. It's socially acceptable. Tapi vape adalah habit yang baru. And maybe kita boleh tukar fikiran orang lebih senang. And then
kalau kita ingat ada orang yang berniaga, yang jual, yang edar, ya. Tapi kita mesti timbang ada beberapa juta orang akan vape dan 1,000 atau 2,000 orang yang berniaga. So we have to balance. Kita boleh balance berjuta-juta against 1,000, 2,000. Of course, orang yang beredar dan berniaga mesti dapat pertolongan. Tapi I think the benefit must be given to the millions, bukan to the thousands. We must consider the million first. Okey, dan kita hentikan sedikit. Ada pemanggil di talian. Encik Amarudin di talian, ya. Hello. Ya, saya. Encik Amarudin, pandangan soalan ringkas dan padat. Okey, macam ni. Kita berteori tentang vape ini tidak ada kesan sampingan, tapi sedangkan hakikatnya kita boleh cakapkan macam ni. Pada rokok, konten yang ada di dalam rokok itu fix. Sedangkan vape ini, konten di dalamnya adalah bersifat bancuhan. Jadi kalau melihat kepada kreativiti rakyat Malaysia yang segala bendanya kita akan ubah suai, motosikal diubah suai, mercon diubah suai. Jadi ada risiko yang ruang yang sangat besar untuk disalahguna oleh masyarakat untuk menjadikan dia mudarat kepada kesihatan di masa akan datang. Satu. Yang keduanya, saya tengok perubahan budaya masyarakat sangat sumbang. Jadinya bila kita merasakan bahawa vape ini tidak ada kesan, jadi maka terdorong oleh banyak masyarakat sama ada di peringkat sekolah dan perempuan-perempuannya. Jadi kita nampak satu budaya yang sangat buruk bila masa benda perkara ini jadi satu amalan yang biasa di tempat terbuka. Jadi itu saja. Okey. Baik, terima kasih Cik Amarudin. Kita minta Cik Syamsul komen balas balik. Macam saya dah terangkan tadi, sesuatu yang baru tu mungkin akan jadi trend dan ikutan. Tapi pada pendapat kami sebenarnya lebih mudah untuk seseorang itu mula merokok daripada untuk mula vape. Tapi kerana topik ni dah jadi hangat sangat dan what I'm looking at happening now is selective demonization. Bermaksud media secara selektif memburuk-burukkan perkara ini lagi sebab pembaca pun memang suka benda yang negatif. So bila ada sesuatu perkara berlaku dan vape ini memang tengah hot sekarang ni, ini yang difokuskan dan digembar-gemburkan. Malangnya saya nak bagi tahu bahawa komuniti vapor ni kalah dalam court of public opinion. Kita kalah di situ sebab macam-macam berita yang kurang tepat, berita yang mengarut keluar dalam dada-dada akhbar sejak Lumenjak inilah. Yang meletup tu betul ke? Betul. Again, bila saya dah cakap ni, we are not defensive. Yang mana betul-betul lah. Ya. Tapi bila kita tengok satu perkara tu, kita juga kena lihat kepada apa yang berlaku sebenarnya. Let's look at the facts. Yang berlaku dalam kapal terbang tu, sebenarnya yang meletup tu, yang ialah bateri dia. So, kita nak kena educate and regulate. Ini yang penting. So, kita kalau educate pengguna, bagaimana nak simpan bateri dia dalam plastik ni supaya ianya selamat dan tidak letak bateri dia tanpa dia punya casing dalam poket dan bila tersentuh dengan shilling mungkin dia akan meletup. So ini perkara-perkara yang mudah untuk kita sampaikan. Tapi yang saya nak tekankan di sini lah, bila benda tu meletup, ia adalah satu case isolated. It's an isolated case. Bila kita tengok bateri ni, bateri yang diorang pakai lithium ion ni, dalam power bank pun pakai bateri yang sama. Ya, kalau bateri LiPo, ada juga beberapa devices yang pakai bateri LiPo. Dalam you punya handphone dan dalam you punya laptop pun pakai bateri LiPo. Ada tak kes laptop meletup dalam kapal terbang? Ada. Ada tak kes handphone meletup dalam kapal terbang? Ada. Tapi itu semua tak menjual surat khabar. Yang menjual surat khabar is device vape yang meletup dalam kapal terbang. Ya, saya harap Encik Syamsul tidak generalize media kerana kami beruang kepada Presiden MOVE. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kerana menjemput kami datang pada malam ini. Terima kasih kerana ucap terima kasih berkami secara live. Terima kasih sangat. Anggota MOVE 50,000 tu tolong like landscape. Anda terhutang budi pada kami. Seriously sebab kami tidak diberi ruang untuk sampaikan apa yang kami nak sampaikan. We have been demonized in the public court of public opinion. Dan dogma terhadap komuniti vapor ni sangat teruk sekali sampai kami ni ditreat macam penjenayah. Ya, kadang-kadang bila saya nak vape di public pun saya terpaksa cari tempat yang lebih sesuai kerana anggapan public ni sangat negatif. Siapa yang membentuk negatif public perception? The media.
Okey, demikian. Dan saya tak tarik nafas. Saya juga terima bahawa the community, vapers community is also part of the problem. We are also part of the problem. That's why kempen untuk kesedaran supaya vape dengan cara beretika ni sangat penting. Yang ini yang MUF jalankan sebenarnya. Dan dalam isu terminum cecair, ada dilaporkan di negara kita? Saya tak pernah dengar ada sesiapa terminum. Tapi di luar negara dilaporkan. Ya, di luar negara ada berlaku. Betul. Okey, ada yang memarahi Cik Syamsul ya. Saya selalu kena marah. Ya, betul. Dan cuma di dalam talian memohon supaya ketua pengarah sendiri ditampilkan